اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 5.15 petang di bulan Ramadan, kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM, dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi Alhamdulillah, hari ini hari yang terakhir di bulan Ramadan, hari yang ke-30 Ramadan. Alhamdulillah, maknanya kita masih lagi berada di bulan yang penuh dengan kerahmatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana macam tahun lepas Ramadan hanya 29 hari, tahun ini Alhamdulillah Ramadan 30 hari. Maknanya hari ini masih lagi di bulan Ramadan, yang mana Nabi SAW sempat berpuasa Ramadan 9 tahun, 9 kali. Yang mana kefarduan puasa Ramadan difardukan tahun yang kedua hijrah. Nabi berada di Madinah tahun yang kedua, difardukan puasa Ramadan. Jadi Nabi sebelum Nabi SAW wafat, Nabi sempat berpuasa 9 tahun 9 kali. Yang mana 9 tahun 9 kali tadi ni, Nabi berpuasa 1 tahun 1 kali sahaja, 30 hari. 8 kali 8 tahun tu 29 hari. Jadi Alhamdulillah tahun ni kita Ramadan 30 hari. Jadi malam nanti berakhirlah bulan Ramadan, yang mana dalam khutbah Jumaat tengah hari tadinya, berakhir bulan Ramadan malam ini. Tetapi bukan berakhir kita beribadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhir bulan Ramadan malam ini, tetapi bukanlah berakhirnya kita beribadah dan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena sentiasa mengabdikan diri akan Allah, termasuk pada malam hari raya dan juga pada hari raya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa kita sentiasa memelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam raya, jangan kita kira malam raya ni bebaslah kitanya. Mana kita bersyukuria di malam raya, kita tidak perlu lagi menghidupkan malam raya. Nabi SAW bersabda, "Man ahya lailatal aid lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, malam raya puasa, malam raya haji, tidak akan mati oleh hatinya pada hari mati oleh segala hati-hati. Jadi malam raya kita masih lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kata malam yang mana terkadang kita bersukaria, kita bergelak ketawa,
begitu gembira kita, seolah-olahnya Ramadan ini satu bulan yang memenatkan kita, melaporkan kita, menyusahkan kita seolah-olah. Maka di malam raya kita pun mulalah dengan permainan, dengan macam-macam permainan-permainan yang terkadang mengganggu ketenteraman, mengganggu jiran tetangga, mengejutkan jiran tetangga, mengejutkan kanak-kanak yang sedang tidur dengan permainan yang sangat bising. Jadi apabila permainan tu sangat bising dengan mercung contohnya, jadi kita kena ingat sekitar kawasan rumah kita ni orang ada pelbagai. Ada orang sehat, ada orang uzur, ada orang nak tidur cepat. Kalau kita nak main bising-bising sangat, kita letupkan mercung di dalam rumah kita sudahlah. Kita lagakan mercung tu dengan siling rumah kita. Lagi untuk rumah kita je. Bisinglah. Dah di luar macam mana? Kita mengganggu orang di malam raya yang sepatutnya kita beribadah kepada Allah. Di manakah tarbiyah Ramadan sebulan kepada kita? Jadi kena ingat, berakhir bulan Ramadan bukan bererti bebaslah kita sebagaimana bebasnya syaitan-syaitan yang diikat ketika di bulan Ramadan. Kemudian minggu lepas saya beritahu bahawa insya-Allah untuk minggu ini saya akan kembali balik kepada kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah, pembicaraan berkaitan dengan bab wudu. Jadi kemungkinanlah pembicaraan bab wudu saya tangguh untuk minggu hadapan pula lah. Sebab ada permintaan. Yang pertama, minggu lepas saya dah bicara dah berkaitan dengan tandas. Tapi diminta lagi untuk memperjelaskan lagi berkaitan dengan definisi tandas. Kemudian diminta untuk menjelaskan berkaitan dengan takbir raya. Jadi mungkin tak sempatlah untuk minggu ini saya kembali kepada kitab Safinatun Najah, pembicaraan berkaitan dengan tajuk wudu. Di sini ada komen ni. Cik Na komen dalam FB, betul Ustaz, pukul 2 pagi main mercung, terkejut anak nak tidur, dia kata 2 pagi. Ni 2 pagi nak main mercung, masuk dalam hutang lah. Pergi dalam hutang. Kejutkan benda ni, beruk ke apa dalam hutang tu. Pukul 2 pagi main mercung, ini orang yang tak tahulah apa masalah dianya. Orang yang tidak mengira jiran tetangga. Tidak mengira jiran tetangga. Memang terkadang kalau kita cakap teranugak, setok kita, kejut kita. Sebab apa? Betul-betul atas atap rumah kita. Tuangnya duduk di mana? Tuang duduk no. Sepatutnya diletupkan atas atap rumah dia. Nak comelnya dalam rumah dia, nak oleknya letup atas siling rumah pun tak apa. Tapi dia biasalah, dia tidak straight ke atas. Dia akan ke hadapan atas atap rumah orang lain. Macam mana dengan orang dalam rumah tu? Gembira tak dengan tindakan kita? Ingat baik, kalau kita menyakiti jiran tetangga, itu dosa kita sesama anak Adam. Ingat baik. Dosa sesama anak Adam kena jagalah. Sebab apa? Tidak akan diampuni oleh Allah selagi kita tidak minta maaf. Jadi ada yang minta supaya mengulangi kembali berkaitan dengan definisi tandas. Minggu lepas saya sudah perjelaskan. Tandas-tandas ni dalam kitab sudah perincikan. Mahalul khalaq tandas ni sudah diperincikan dalam kitab-kitab. Dan tandas ini kita sendiri pun apa yang diperincikan di dalam kitab tidak bercanggah dengan apa yang kita faham. Kita faham tandas ni tempat qada hajah. Itu pemahaman kita. Jadi begitulah definisi tandas dalam kitab-kitab fiqh. Tandas ni al-makanul mu'addu liqada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk qada hajah. Itu tandas. Tempat yang disediakan untuk qada hajah. Jadi
untuk dikatakan tempat tu disediakan untuk qada hajah, yang pertamanya memang disediakan tempat itu dengan rupa bentuk tempat itu untuk qada hajah, maka dipanggil tandas lah. Tu jelas lah. Kalau ada mangkuk tandas, tandas lah. Walaupun belum qada hajat pun lagi sebab baru siap, maka hukumnya tandas. Ataupun satu tempat yang lebih kurang saja kita buat, tetapi kita berazam untuk datang qada hajah di tempat tu kembali, maka tempat tu sudah dihukumkan tandas. Jadi tandas memang jelas tempat sedangkan qada hajah. Wa illam yakun fi bunyanin, dan kitab Bujari Mafatul Wahab, sekalipun bukan dalam binaan. Sekalipun bukan dalam binaan. Jadi yang timbul kemusykilan sekarang ini adalah berkaitan dengan tandas dikatakan bersekali dengan tempat mandi. Kita kena ambil faham molek, bersekali di sini bukan bersekali tandas dengan tempat mandi. Tempat mandi dipanggil hammam. Tandas mahalul khala, tidak bersekali. Cuma pada satu bilik. Kalaulah bersekali antara tandas dengan bilik mandi, tapi ni saya reka je ni. Tak ada yang buat. Mana tempat yang bersekali tandas dengan bilik mandi? Jadi di tandas tu, di mangkuk tandas, di atas mangkuk tandas ada pahit hujang. Tu baru bersekali. Tapi tidak ada yang seumpama tu. Ke ada orang buat tandas, di bawah tu mangkuk tandas, di atas mangkuk tandas tu ada pahit hujang untuk mandi. Ada ke seumpama tu? Tak ada. Itulah dipanggil bersekali, tak ada orang buat. Adapun hanya satu bilik yang sama, tandas, tempat mandi, tidak akan bersekali. Cuma satu bilik. Yang mana tandas ini tidak berkait dengan binaan. Untuk dihukumkan tandas, tidak berkait dengan dinding, tidak berkait dengan pintu. Sebagaimana saya sebut minggu lepas, hak berkaitan dengan orang buat tandas gerai di tepi sungai. Saya cerita minggu lepas. Jadi kebun dianya ada sungai. Kebun dia tu dalam hutang, tak ada orang. Jadi dia pun buat gerai di tepi sungai untuk dia qada hajah. Maka najis yang keluar akan jatuh ke dalam air. Maka dihukumkan tandaslah gerai tu. Walaupun gerai tu tak ada dinding sekalipun. Mungkinlah mula-mula tu dindingkan guni contohnya mula-mula. Tapi guni ni apabila hujan panas, guni tu akan jadi repuk. Maka guni tu hancur. Yang ada tinggal hanya gerai sahaja. Hukumnya tandas. Walaupun tidak ada dinding sekalipun. Sama macam saya sebut minggu lepasnya. Dahulu orang qada hajah di dalam hutang. Ada orang yang mana dia akan gali lubang yang agak dalam. Jadi dia masuk dalam hutang, dia akan bawa cangkul. Kemudian dia gali lubang yang dalam. Dia qada hajah sekali, kemudian dia pun tutup sedikit najis yang keluar tadi dengan tanah yang ada di atas. Tapi tutup sedikit je. Kemudian dia berazam, kalau nak qada hajat, dia akan datang di lubang yang sama tanpa perlu lagi bawa cangkul. Maka lubang tu sudah dihukumkan tandas. Maka lubang tu sudah dihukumkan tandas. Lubang tu sudah dihukumkan tandas. Walaupun tidak ada dinding-dinding pun lubang yang digali tu. Faham tak ni? Jadi sebab itulah kalaulah lubang tu dihukumkan tandas, tempat yang disediakan qada hajah,
Maka kalaulah ketika qada hajah di lubang tadi yang dihukumkan tandas, dalam keadaan tidak ada dinding, memang tidak ada dinding lah, hanya lubang di tanah dalam hutan saja. Tapi lubang yang digali itu agak di tanah lapang. Tidak ada pokok di hadapan, di belakang ketika menghadap ke kiblah. Maka tidak diharamkan walaupun di dalam keadaan menghadap kiblah. Sebab apa? Sebab itu tempat dijadikan untuk qada hajah. Macam mana boleh berlaku tempat dijadikan untuk qada hajah tiba-tiba tidak ada hadangan? Dahulu sidang pendengar jangan lupalah berkaitan dengan ketika qada hajah, wajib menjauhi daripada menghadap kiblah ketika buang air kecil, dan wajib menjauhi daripada membelakangkan kiblah ketika buang air besar, melainkan ada satir, ada hadangan antara seseorang dengan kiblat. Tak apalah, walaupun dia qada hajah itu bukan di tempat dia untuk qada hajah, tapi dia di antara seseorang dengan kiblat ada satir, maka tidak lagi diharamkan, tapi tetap dimakruhkan. Melainkan tempat sediakan qada hajah, maka tidak diharamkan menghadap dan membelakangkan kiblat walaupun tiada satir, tiada hadangan antara seseorang dengan kiblat. Macam mana situasi tempat yang disediakan untuk qada hajah tiba-tiba tidak ada hadangan antaranya dengan kiblat? Sebab tempat disediakan untuk qada hajah, dia tidak syarat ada hadangan di hadapan, tak syarat ada dinding di hadapan, tak syarat ada pintu di hadapan. Jadi berlakulah situasi qada hajah di tempat yang untuk qada hajah dalam keadaan tidak ada satir. Jadi contohnya tadilah di qada hajah atas gerai tepi sungai, maka hukum tandas. Ketika di qada hajah menghadap belakang kiblah sudah tidak diharamkan. Sebab itu dia panggil tempat di untuk qada hajah walaupun tak ada dinding, walaupun tak ada pintu. Dinding pintu ni untuk menutupi daripada terpandang aurah ketika qada hajah. Begitu juga di qada hajah di lubang yang digali dalam, yang kemudian dia akan datangkan di lubang yang sama untuk qada hajah, maka dia panggil itu tandas. Tempat di untuk qada hajah, dia pun qada hajah dalam keadaan menghadap dan belakang kiblat tidak diharamkan walaupun tidak ada hadangan di hadapan, sebab memang tidak ada dinding dan tidak ada pintu. Jadi kena faham molek. Nak hukumkan tandas, tidak syarat ada dinding, tidak syarat ada pintu. Tandas ada tempat yang disediakan untuk qada hajah. Jadi kalaulah kebanyakan rumah sekarang dibuat satu bilik, dipanggil bersekali hanya pada satu bilik. Tetapi tandas tempat disediakan untuk qada hajah, sebelah tu dipanggil bilik mandi. Apabila bilik mandi, ketika berwuduk, ketika mandi wajib, disunatkan bacaan sebelum dan selepas, tidak dimakruhkan. Kita kalau tandas, bukan kata berwuduk, bukan kata mandi wajib, mandi biasa pun kita takkan buat dalam tandas. Sebab mandi biasa pun kita baca Bismillahirrahmanirrahim juga. Maknanya bukan kata berwuduk, sidang pendengar, bukan kata mandi wajib. Mandi kerana panah pun tidak akan dilakukan di dalam tandas. Tapi sekarang ni tidak ada orang yang berwuduk, mandi wajib, mandi biasa dalam tandas. Dia berwuduk, mandi wajib, mandi biasa di bilik mandi sebelah tandas. Tandas, bilik mandi. Hukum tandas tidak akan berjarakik kepada bilik mandi walaupun tidak ada dinding pintu di antara tempat qada hajah dengan tempat mandi sekalipun. Ada pula yang kata, kalau bilik mandi tu luar, tandas hanya ada di penjuru, maka tidaklah dihukumkan bilik mandi tu tandas. Mana apa ni? Bilik mandi rumah orang kaya lah. Bilik mandi rumah orang kaya, rumah orang besar-besar, bilik mandi dia besar. Tandas tu di penjuru, maka tak hukum tandas belaka. Sebab bilik mandi besar. Mentang-mentang lah
Hak kebanyakan orang kitanya, bilik mandi sempit sahaja. Tandas, kemudian bilik mandi sebelah sempit. Maka dihukumkan tandas kerana bilik mandi itu sempit. Tidak sama sekali. Walaupun sempit tempat mandi sebelah tandas. Tandas tempat dia untuk qada hajah. Sebelah tu bukan tandas. Sebelah tu adalah bilik mandi. Bukan berkait dengan besar ataupun kecil. Dia beginilah. Contohlah ni contoh. Macam saya pernah dia apa ni? Dia rumah atas air. Rumah atas air. Maknanya dia punya tempat qada hajah tu buat lubang gitu je. Kemudian tahi tu jatuh dalam laut. Maka mana tandas dia? Tempat yang diqada hajat tu lah. Tapi dalam rumah dia tu, dalam rumah tu, antara tempat tandas tu, tempat tandas dengan ini, dengan rumah tu tak ada tutup apa-apa pun. Maka tandas di tempat dia qada hajah. Bukan satu rumah dihukumkan tandas. Ataupun lokap. Macam mana kalau lokap? Lokap ni tempat qada hajah. Dia hanya dinding rendah sahaja. Berdiri nampak, duduk tak nampak lah. Tapi tidak ada pintu. Adakah satu lokap tu dihukumkan tandas? Tidak. Tandas di dalam tu. Dalam tempat qada hajah tu, tu tandas. Pernah sekali lah, ini cerita lama lah ni. Ada orang dia nak sewakan rumah dia. Saya pun pergi tengoklah rumah Pak Cik ni. Masuk tahu rumah dia. Ustaz jangan bimbang. Rumah Pak Cik ni bukan macam rumah orang lain. Rumah orang lain, tandas. Rumah orang lain akan berwuduk dalam tandas. Adapun rumah Pak Cik, tandas, pintu lain, bilik mandi pintu lain. Dia pun tunjuk. Saya tak kata apa. Dia buat tandas, pintu lain, bilik mandi pintu lain. Itu lebih untung. Sebab satu masa dua orang boleh guna. Untuk ke tandas, untuk ke bilik mandi, ke bilik mandi. Itu lebih menguntungkan. Tapi dia kata rumah orang lain tu tak betul lah ke? Sebab rumah orang lain tu dia berwuduk dalam tandas. Mana apa rumah orang lain tu tandas dengan bilik mandi sekali. Maka Pak Cik ni dia kata tandas habis termasuk tempat mandi. Dia anggap rumah orang lain ni tak betul lah. Cara buat bilik tandas. Rumah dia je betul. Dia bertunjuk. Tandas pintu lain. Bilik mandi pintu lain. Tu terpulang. Kalau selesa seumpama tu, buat seumpama tu. Tetapi janganlah pula kita menyatakan rumah orang lain ni tempat mandi, tempat wuduk, tempat mandi wajib adalah dalam tandas. Tidak. Tandas, tempat mandi, tempat mandi. Bahkan kalau tandas-tandas awam termasuk tandas masjid, kita buka pintu, dia belum lagi tandas. Dia biasanya kalau tandas awam, termasuk tandas di masjid, dia bilik tu agak panjang. Mana bilik tu agak panjang. Kita buka pintu, belum lagi tempat qada hajat. Kita buka pintu tu, dia ada tempat kosong tu. Di situ kita boleh salin pakaian apa semua. Ada tempat sangkut seluar. Kita masuk ke hadapan dalam berapa kaki. Barulah tandas. Maka di manakah permulaan hukum tandas? Di muka pintu ni ataupun di tempat yang ditutup qada hajat? Di tempat di qada hajat itulah tandas. Ketika mula-mula buka pintu, itu belum lagi dihukumkan tandas. Faham tak ni? Sekarang ni, dia tandas. Mana tapi dia panjang begitu. Maknanya, antara pintu dengan tempat tandas tu, dia agak beberapa kaki tu. Saya pun tak reti lah nak kata berapa kaki. Maka ketika masuk pintu tu, belum lagi dihukumkan tandas. Mana tandas? Tu, di tempat yang tinggi tu, kalau tandas atas lantai. Situ baru tandas. Di dekat dengan pintu ni, belum lagi dihukumkan tandas. Kalau berbetulan, masjid tu ada buat program contohnya. Masjid pun kadang-kadang tandas di seumpama tu. Masjid buat program, jadi ramai peserta. Jadi ada masa buat program tu satu hari contohnya. Nak mandi apa semua, bilik mandi biasanya di masjid hanya satu bilik, dua bilik sahaja.
Maka oleh kerana ramah, tak ada tempat nak mandi. Maka boleh mandi di hadapan tandas tu, sebab itu bukan tandas. Antara pintu tu dengan tandas tu, di situ bukan tandas. Boleh mandi di situ. Kemudian barulah pergi kepada tandas. Itu hak pintu yang sudah nak pergi kepada tandas. Belum lagi dihukumkan tandas selagi tidak sampai kepada tempat yang disediakan untuk qada hajah. Maka persoalan dianya adalah ketika kita berwuduk, ketika kita mandi wajib, maka kita ada bacaan-bacaan. Sebelum berwuduk, sebelum mandi wajib, selepas berwuduk, selepas mandi wajib, dan juga bacaan-bacaan yang disunatkan ketika berwuduk, ketika mandi wajib. Maka bacaan-bacaan doa zikir tu disunatkan, sebab di situ adalah hammam, bilik mandi, bukan tandas. Tidak dimakruhkan. Tak perlulah, macam saya cerita minggu lepasnya, ada seseorang yang salah pemahaman, dia pergi rumah anak dia tak ambil sembahyang dalam bilik mandi. Dia ambil sembahyang di sinki dapur. Sinki dapur tu basuh muka okey lagi, tapi basuh lantai. Basuh tangan okey lagi, sapu kepala, sapu telinga okey lagi. Ketika nak basuh kaki, dia angkat kaki di bawah atas sinki. Orang tua dah ni. Kalau tergelincir macam mana? Sebab dia kata, noh, rumah kamu tandas sampai ke tempat mandi sebab tak ada dinding. Tidak. Tandas, tempat sediakan untuk qada hajah, sekalipun bukan dalam binaan, nak dihukumkan tandas, tidak syarat ada dinding dan tidak syarat ada pintu. Tu. Ini kira pengulangan saja ni, hak minggu lepas. Tapi masih lagi orang, dia sebab lama sangat dia berfahaman seumpama tu, amalan dia seumpama tu dalam keadaan memang diri sendiri pun mengaku agak menyusahkan dengan salah faham berkaitan dengan tandas yang dibuat satu bilik bersekali dengan bilik mandi, bersekali pada maksud satu pintu, bukan bersekali antara tandas dengan tempat mandi. Bersekali antara tandas dengan tempat mandi, seperti saya sebut tadilah, yang tidak dilakukan oleh sesiapa pun. Mana bersekali antara tandas dengan tempat mandi, bersekali dengan bahawa di bawah tu mangkuk tandas, di atas tu ada pahit ujang. Ada ke tempat seumpama tu? Tak ada orang buat begitu. Itulah dipanggil bersekali. Jadi di bawah tu mangkuk tandas, di atas tu pahit ujang. Itu baru panggil bersekali. Adapun satu bilik, satu pintu, tak panggil bersekali. Cuma kita sebutlah bersekali kerana satu pintu, satu bilik. Tetapi tidak bersekali tandas, tempat jika untuk qada hajah, sekalipun bukan dalam binaan. Tidak syarat pintu, tidak syarat dinding, tidak syarat tiang, tidak syarat atap. Di sebelah tu adalah tempat mandi. Maka tempat mandi tidak dimakruhkan, bahkan masih lagi disunatkan berzikir di tempat mandi. Nanti kita nak bicara berkaitan dengan takbir raya. Maka disunatkan takbir raya walaupun dalam hammam, walaupun dalam bilik mandi. Yang tidak ada takbir raya hanyalah dalam tandas sahaja. Setakat itulah yang dapat saya perjelaskan. Kemudian atas fahaman masing-masing lah. Nak salah faham yang menyusahkan atas diri masing-masing. Kemudian kita masih lagi ada sedikit masa. Kalau sempat lah, saya akan pergi sedikit bicara berkaitan dengan takbir raya. Ini diminta supaya cerita berkaitan takbir raya. Dia biasanya cerita takbir raya ni ketika raya haji. Ketika raya haji lah. Biasanya akan diperjelaskan berkaitan dengan takbir raya. Sebab raya haji dia ada dua takbir. Satu dia panggil takbir mursal. Takbir mursal. Satu dia panggil takbir muqayyad. Satu takbir mursal ataupun takbir mutlaq. Satu dia panggil takbir muqayyad. Yang mana ada takbir mursal dan muqayyad ni adalah hanya ada pada raya haji. Adapun kita malam ini bermulanya 1 Syawal, raya puasa, yang mana sidang pendengar
raya puasa hanya ada takbir mursal sahaja. Takbir yang tidak mengiringi sembahyang. Saya ada bawa kitab Wisyahul Afrah. Tapi dengan masa yang singkat ini, mungkinlah saya tak sempat nak baca. Saya bercadang nak baca kitab Wisyahul Afrah berkaitan dengan takbir mursal dan takbir muqayyad. Cuma saya ambil sedikit lah. Bermula takbir itu terbagi dua bahagi. Pertama takbir mursal, dan iaitu takbir yang tiada mengiringi sembahyang. Dan kedua takbir muqayyad, iaitu takbir mengiringi sembahyang. Jadi takbir muqayyad mengiringi sembahyang hanya ada pada raya haji sahaja. Bermula subuh hari Arafah 9 Zulhijjah sampai ke asar hari Tasyrik yang ke-13. Jadi takbir mengiringi sembahyang hanya ada pada raya haji selama 5 hari. Jadi kita raya puasa hanya ada takbir mursal. Yang mana takbir mursal ini pun ada juga ketika raya haji. Jadi takbir mursal ini bukan mengiringi sembahyang. Bukan mengiringi sembahyang. Ni saya dalam kitab Wisyahul Afrah ni dia menyebut dan tiada takbir muqayyad. Takbir mengiringi sembahyang bagi hari raya fitrah. Ingat baik. Kita raya puasa, raya fitrah. Tidak ada takbir muqayyad. Tidak ada takbir mengiringi sembahyang. Maka tiada sunat. Maka tiada sunat takbir mengiringi tiap-tiap sembahyang malam hari rayanya. Lepas sembahyang malam raya dan juga pagi raya tidak ada takbir. Contohnya malam ini, lepas daripada sembahyang maghrib, lepas ada sembahyang isyak, pagi esok, selepas ada sembahyang subuh, tidak ada takbir. Yang ada adalah wirid sembahyang macam biasa. Wirid sembahyang macam biasa. Jangan ditukar dengan takbir muqayyad raya haji. Takbir muqayyad, takbir mengiringi sembahyang lepas main fardu, lepas main jenazah, lepas main sunat. Takbir lepas sembahyang. Itu hanya ada pada raya haji. Adapun raya puasa tidak ada takbir muqayyad, maka tidak disunatkan bertakbir mengiringi sembahyang pada malam raya puasa dan juga pada subuh pagi raya puasa. Tidak ada takbir lepas sembahyang. Yang ada adalah wirid sembahyang macam biasa. Yang ada hanyalah takbir mursal. Takbir mursal ni maksud apa? Takbir yang tidak berkait dengan sembahyang. Takbir mursal ini bermula daripada gelincir matahari, berbuka puasa petang ni, maghrib, sampailah kepada sembahyang raya pagi esok. 8:30 ke begitulah. Tu takbir tu. Takbir yang berpanjangan, yang disunatkan mengkuatkan suara, takbirnya di masjid, takbirnya di jalan-jalan, takbirnya di rumah-rumah, dan termasuk dalam bilik mandi pun bertakbir. Cuma dalam budaya orang kitanya, takbir hanya di masjid. Kalau takbir di jalan-jalan raya, naik motor bertakbir. Allah, kuatnya raya. Atas motor bertakbir. Jadi, perkara syariat ni menjadi satu perkara ganjil. Sebab tidak diamalkan di tempat kita. Itu sunat. Sebab takbir mursal ni, takbir yang berpanjangan daripada gelincir matahari, maghrib, malam nanti sampai ke sembahyang esok. Takbir yang kuat. Faham tak ni? Di masjid, di surau, di tepi jalan, di rumah. Hanya ada takbir di masjid, di surau sahaja. Tidak diamalkan oleh orang kita. Kalau ada yang beramal, takbir ketika bawa motor, takbir kuat-kuat, orang ni tengok, kemungkinan orang akan ambil video, orang akan masuk dalam TikTok barangkali. Ni orang yang raya sungguh.
takbir atas mutu. Barangkali lah. Memang disunatkan seumpama tu. Itu takbir yang tidak berkait dengan sembahyang. Yang mana jelas dalam kitab Kasful Lisan. Kitab Pekoh karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad. Murid pada Syekh Al-Fatani, pengarang kitab Aqidatun Najin. Jelas dalam kitab Kasful Lisan, ditakhirkan takbir mursal ni daripada zikir sembahyang. Maknanya, lepas maghrib malam ini, wirid macam biasa. Istighfar macam biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 10 kali macam biasa. Baca Allahumma antas salam. Baca ayat kursi. Baca amanar rasul. Baca syahidallah. Tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 ataupun 34 kali. Macam biasa. Wirid sembahyang. Lepas selesai wirid sembahyang maghrib, bangun masing-masing sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Lepas sunat ba'diyah maghrib, takbirlah kuat-kuat sampailah masuk isyak. Lepas tu azan isyak, sembahyang fardu isyak. Lepas fardu isyak tak ada takbir. Wirid macam biasa. Ini bukan takbir muqayyad pada raya haji ni. Wirid macam biasa, selesai wirid isyak. Semayang ba'diyah isyak. Lepas tu, duduk masjid ke, duduk di surau ke, balik ke rumah ke, takbir tadi. Takbir sunat kuat tadi. Sampailah, sampai ke malam. Pagi esok, ni saya sebut cari satu-satu benda ni. Pagi esok, lepas semayang fardu subuh, wirid macam biasa. Panjang-panjang wirid. Selesai wirid, baca doa lepas sembahyang subuh pagi esok, insya-Allah, mulalah takbir yang kuat sampailah kepada sembahyang raya. Tidak ada takbir selepas sembahyang pada malam raya puasa dan juga pada pagi raya puasa yang ada takbir lepas sembahyang raya haji selama 5 hari bermula daripada subuh 9 hari Arafah sampai ke 13 Zulhijjah. Hari tasyrik yang ketiga. 5 hari takbir lepas sembahyang hanya raya haji. Tetapi kalau macam mana masjid ni jenis pasien gitu, sudah salam je salat maghrib, salat isyak, salat subuh pagi esok, dia terus takbir, dia dapat pahala takbir mursal. Dapat. Sebab itu waktu takbir mursal bermula daripada maghrib malam nanti gelincir mata sampai kepada sembahyang esok, dia akan dapat pahala takbir mursal. Takbir yang disunatkan kuat, tetapi dia sudah meninggalkan yang lebih fadilah, yang lebih besar pahala, iaitu bacaan-bacaan wirid selepas sembahyang yang selama ni tak pernah tinggal. Tiba-tiba malam raya dia tinggal wirid kerana nak takbir mursal. Dapat pahala takbir mursal, tapi dia sudah meninggalkan zikir wirid sembahyang yang lebih afdal. Sebab banyak tempat yang amal seumpama tu. Malam raya puasa, lepas main maghrib, lepas main isyak, lepas main subuh pagi hari puasa, dia sudah tinggalkan wirid. Tinggi-tinggi di istighfar 3 kali saja tu takbir. Istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 10 kali tu nak letak di mana? Allahumma antas salam nak letak di mana? Ayat kursi nak letak di mana? Subhanallah 30 kali nak letak di mana? Alhamdulillah 30 kali nak letak di mana? Allahu Akbar 3 4 kali kita nak letak di mana? Maka kita wirid sembahyang macam biasa. Lepas maghrib malam ni insya-Allah, lepas isyak dan lepas subuh pagi esok insya-Allah, wirid sembahyang macam biasa. Lepas tu barulah takbir mursal, takbir yang disunatkan kuat, bermula gelincir matahari malam raya puasa sampailah kepada sembahyang raya pada hari pagi raya puasa. Itu berkaitan dengan takbir mursal ketika raya puasa. Tidak ada takbir muqayyad, tidak ada takbir mengiring sembahyang selepas daripada raya, ada ketika raya puasa selepas daripada sembahyang. Kemudian mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebagaimana yang saya sebut dalam khutbah Jumaat tadi, berakhirnya bulan Ramadan bukan berakhirnya kita beribadah kepada Allah.
berakhirnya bulan Ramadan bukan berakhir kita melatih anak-anak kita ke masjid, bukan. Kita melatih anak kita ke masjid sentiasa. Tambahan kalau di masjid ada kuliah agama, kita kena latih anak kita supaya menghadiri kuliah agama di masjid. Dengan kita bapa sendiri yang menunjuk contoh tauladan, ada kuliah agama di masjid, kita sama-sama hadir ke masjid dan kita latih anak kita datang menghadiri kuliah agama di masjid. Kalau anak kita puas, pergi main tanah tak apalah. Jangan kacau kuliah agama, pergi main tanah tak apalah. Sebab kuliah agama sekarang ni dia kuat dengan speaker. Ada tanah apa anak masih boleh dengar. Maknanya kita latih agama pada anak kita bukan bermusim. Jangan jadikan tradisi latihan yang salah. Latihan yang tidak betul dilatih oleh jurulatih yang tak betul. Jurulatih yang tak betul, mana jurulatih sendiri pun hanya bulan Ramadan saja datang masjid. Dia pun latih anak dia dengan latihan yang salah. Bulan Ramadan sahaja datang ke masjid. Kuliah agama tiap-tiap malam di masjid, bunyi di speaker. Jurulatih tadi tak peduli pun, tak pernah datang kuliah agama. Anak-anak dia lagilah tak datang. Jadi kau jurulatih seumpama ni, ubahlah. Ubah cara latihan dengan bahawa kita sedikit berbapa sentiasa melazimi kuliah agama di masjid, fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Kemudian kita latih anak-anak cucu kita supaya sentiasa menghadiri kuliah agama di masjid, fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Bukan hanya jurulatih sendiri melatih anak-anak hanya datang ke masjid bulan Ramadan sahaja, beribadah bulan Ramadan tanpa melengkapkan ilmu fardu ain tauhid fiqh tasawuf, maka Ramadan seumpama tu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan sentiasa kita melengkapkan diri kita dengan ilmu fardu ain yang secukupnya, fardu ain tauhid fiqh tasawuf, yang mana slot Talaki Saiful Najanif akan membicarakan fardu ain fiqh yang terdahulunya panjang, dan kita saya bicara berkaitan dengan rukun iman, berkaitan dengan qada dan qada panjang. Itu pun di antara ilmu fardu ain yang kita kena tekankan sentiasa untuk memastikan kita benar-benar di kalangan mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syarat puasa diterima, syarat sembahyang diterima, syarat untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Tanpa iman yang sebenar, tanpa akidah yang sebenar, tanpa tauhid yang sebenar, puasa tidak akan diterima oleh Allah, sembahyang tidak akan diterima oleh Allah. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada musibah yang seumpama itu. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa buka hati kita untuk sentiasa melazimi kuliah-kuliah agama yang diadakan di Masjid Surau, fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf, serta kita sentiasa melatih anak-anak cucu kita dengan sentiasa melazimi fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.